Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab yang ke-13, 13.1 berkaitan dengan kejuruteraan genetik. Okay, bab yang terakhir untuk topik tingkatan 5. Kejuruteraan genetik dan organisma terubah suai genetik atau biasanya dalam produk-produk ini dia ada tulis GMO, Genetically Modified Organism. Kalau dekat produk dia tulis GMP, Genetically Modified Product. Kamu tengoklah dekat produk yang kamu beli, yang kamu guna tu ada tak tulis GMP. So kalau ada itu maksudnya produk yang telah diubah suai genetiknya. Okay. So bila dia ubah suai genetik, ada kepentingan kebaikan dan keburukan produk tersebut. Okay. So biasanya dia ada kebaikan dia lah yang dibuat, yang diubah suai genetik untuk dapatkan produk yang terbaik lah. Okay. Sekarang kita tengok. Kejuruteraan genetik merupakan satu teknik. Kejuruteraan genetik ini satu teknik manipulasi gen untuk mengubah suai genetik sesuatu organisma bagi membentuk kombinasi gen yang baharu. So, dia ubah suai genetik sesuatu organisma itu, dikombinasikan gen, dia akan hasilkan satu gen yang baharu. So, organisma ini sama ada haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisma yang dihasilkan melalui teknologi DNA rekombinan ini dikenali sebagai organisma terubah suai genetik ataupun genetically modified organism. Okay, GMO. Kejuruteraan genetik ini dia melibatkan pemindahan segmen DNA. Ingat ni, kejuruteraan genetik ini dia melibatkan pemindahan segmen DNA daripada satu organisma ke organisma yang lain melalui teknologi DNA rekombinan. Maksudnya dia ambil satu segmen DNA satu organisma ini, dia masukkan DNA tersebut kepada organisma yang lain. Okey, so dia adalah teknologi DNA rekombinan. Nanti kita akan tengok contohnya di bahagian akhir nanti. Okay, dengan menggunakan teknik dan prosedur dalam teknologi DNA rekombinan ini, ahli biologi dapat membina semula DNA atau genom, satu set DNA yang lengkap bagi sesuatu organisma. Okay. Maksudnya dengan gunakan teknik ini, okay, dia lakukan beberapa prosedur lah, beberapa langkah dalam teknologi DNA rekombinan ini. Walaupun dia ambil satu segmen DNA, kalau ikutkan DNA tersebut dah tak lengkap lah kan. Kemudian ahli biologi ini dia combinekan, okay? Dia buat semula DNA dengan satu lagi organisma yang lain menyebabkan dia akan dapat DNA yang lengkap, yang normal macam biasa. Yang normal macam biasa untuk organisma tersebut. Okey, tak apa. Kita tengok nanti di akhirnya dia ada contoh. Okey, organisma terubah suai genetik ialah organisma yang mengandungi DNA rekombinan. Rekombinan DNA yang rekombinkan, macam yang digabungkan. Itu adalah GMO. Melalui teknologi DNA rekombinan, kombinasi gen yang baharu dihasilkan dalam sesuatu organisma. Okay. Organisma yang mengandungi DNA rekombinan ini dikenali sebagai organisma transgenik.
Okey, ini contohnya. Yang ini dia tak ada proses lah. Ini contohnya. Susu yang dihasilkan oleh lembu ini tidak mengandungi beta-lactoglobulin. Okey, di mana beta-lactoglobulin ini ianya sejenis protein dalam susu lembu, tapi ia boleh menyebabkan alergik pada kanak-kanak. Jadi kanak-kanak yang alergik kepada beta-lactoglobulin ini, dia tak boleh minum susu ini, susu yang biasa. Tapi dengan adanya GMO ini, dengan adanya genetically modified produk ini, produk susu ini, so adanya susu yang tidak mengandungi beta-lactoglobulin. Jadi kanak-kanak yang alergik terhadap beta-lactoglobulin ini boleh minum susu yang macam ni. Maksudnya sebab ada kanak-kanak yang alergik kan. So dia ada dua pilihan lah. Yang alergik kepada susu yang mengandungi beta-lactoglobulin, dia boleh ambil susu ini. So susu ini tak ada beta-lactoglobulin disebabkan oleh GMO tadi. Okay. Dia lakukan GMO, maksudnya susu ini dah jadi GMP lah, genetically modified product. Okay. Contohnya, kambing yang terubah suai genetik ini mempunyai gen manusia yang mengkodkan faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan darah ini boleh diperoleh daripada susu kambing tersebut. Kemudian dia boleh ditulinkan dan digunakan untuk nak merawat pesakit hemofilia. Maksudnya, dia ambil daripada susu kambing ini, kemudian dia ditulinkan. Maksudnya dia hanya ambil faktor pembeku darah tersebut sahaja daripada susu kambing itu. Kemudian dia boleh digunakan untuk nak merawat pesakit hemofilia. Pesakit hemofilia ini kan kekurangan faktor pembeku darah kan. So dia boleh gunalah. Okey. Kalau GMF pula, genetically modified food. Okay. Teknologi DNA recombinant ini telah berjaya menghasilkan banyak tanaman, banyak ternakan yang mempunyai ciri-ciri yang diingini. Jadi so ini adalah kebaikan genetically modified ini. Okay. Maksudnya dia boleh pilih ciri-ciri yang terbaik, ciri-ciri yang bagus yang dia nak pada organisma baharu nanti. Okay, dia nak ikan yang besar, yang cepat membesar, yang mempunyai isi yang tebal, isi yang banyak, isi yang sedap. So dia ubah. So dia buat ubah suai genetik ini dengan menggunakan teknologi DNA recombinant. So dia berjaya hasilkan satu organisma yang mempunyai ciri-ciri yang diingini. Nanti kita tengok contoh. Makanan yang terubah suai genetik GMF mempunyai DNA daripada spesies tumbuhan ataupun haiwan yang lain. Pengambilan GMF oleh manusia berkemungkinan dapat membawa pelbagai implikasi yang masih belum diketahui terhadap kesihatan. Okay. So ini antara keburukan GMF kepada manusia lah. Okay, ciri-ciri makanan terubah suai genetik ini. Pertama, rintang terhadap herbisid. Okay, terhadap herbisid lah. Racun rumpai. Okay, herbisid, racun rumpai. Rintang terhadap penyakit. Okay, juga rintang terhadap penyakit. Kegunaan dalam bidang perubatan. Toleransi terhadap logam berat. Rintang terhadap serangan serangga. So ini adalah ciri-ciri GMF. Maksudnya padi yang dihasilkan daripada GMF contohnya rintang terhadap
herbisid. Okay, rintang terhadap penyakit. So, dia tak akan dapat penyakit lah, rintang terhadap serangan serangga. So, jadi padi tersebut boleh dihasilkan dengan kos yang murah sebab dia tak kena serangan serangga, dia tak kena penyakit, dia tak kena rintang terhadap herbisid. Jadi dia dapat mengurangkan kos. So dari segi kebaikannya macam itulah GMF. Okey, sekarang kita tengok apa kebaikan dan keburukan GMF. Dari segi kebaikan, GMF ini dapat mengatasi masalah bekalan makanan dunia melalui penghasilan tanaman dan ternakan transgenik yang berkualiti tinggi. Okay, kos penghasilan makanan juga menjadi rendah. Cikgu cakap tadi lah kan, sebab dia dah rintang terhadap macam-macam. Okay, meningkatkan kandungan nutrisi makanan, mengurangkan masalah serangga, mengurangkan penggunaan pestisid sebab dia dah rintang terhadap serangga. So, tak perlu lagi kita nak sembuh racun ke apa kan. So, hasil yang banyak menyebabkan harga makanan lebih murah dan mudah didapati. Dari segi keburukan, GMF ini spesies semula jadinya akan terancam sebab dia akan hasilkan spesies yang baru, kan? So terdapat kemungkinan kecil untuk jin yang dimasukkan ke dalam GMF dipindahkan kepada manusia, contohnya jin rintang antibiotik. Okay. So ini adalah satu keburukan. Kesihatan manusia juga mungkin terjejas dan kandungan genetik manusia juga mungkin terjejas. Tapi ini di peringkat apa orang kata kajian lah kan, sebab tak ada lagi yang menunjukkan maksudnya macam di awalnya tadilah dia masih di peringkat kajian, tak ada bukti lah macam tu. Okay. Jin daripada bakteria Bacillus thuringiensis dimasukkan ke dalam jin jagung. Okay. Bakteria Bacillus thuringiensis, jin dia dimasukkan ke dalam jin jagung untuk mempertingkatkan kerintangan jagung terhadap serangan serangga. So, diambil daripada bakteria Bacillus thuringiensis. Okay. Jadi jagung yang ditanam tersebut rintang terhadap serangga. Jadi tak perlulah peladang tersebut nak sembuh pestisida. Jadi dia boleh jimat kos kat situ. Okay, contohnya super salmon. Super salmon ini merupakan ikan yang terubah suai genetik yang telah diluluskan oleh Food Drug Administration FDA sebagai selamat untuk dimakan di Amerika Syarikat dan Kanada. Gen hormon pertumbuhan daripada ikan salmon chinook. Okay. Gen hormon pertumbuhan maksudnya untuk nak membesar daripada ikan salmon chinook dimasukkan ke dalam genom ikan salmon Atlantic. Okay. So dengan ini, ikan salmon Atlantic tersebut dapat membesar dengan lebih cepat, iaitu super salmon, dan dapat dihasilkan sepanjang tahun. Sebenarnya, ikan salmon Atlantic ini dia tidaklah cepat membesar seperti ikan salmon chinook yang daripada ikan salmon chinook. Tetapi disebabkan oleh diambil hormon pertumbuhan, growth hormone daripada ikan salmon chinook ini dia masukkan ke dalam ikan salmon Atlantic menyebabkan ikan salmon Atlantic itu dapat membesar dengan cepat. So dia dinamakan super salmon. So super salmon ini dikatakan US dan juga Kanada telah iktiraf sebagai ianya selamat dimakan lah. Okay, ikan salmon.
Next, ubi kentang pula. Ubi kentang adalah tanaman yang sangat penting terutamanya bagi penduduk di kawasan beriklim sejuk. Tetapi ubi kentang sangat sensitif terhadap suhu yang rendah dan kejadian frost. Gen yang menyebabkan toleransi terhadap keadaan beku daripada tumbuhan Arabidopsis species telah dimasukkan ke dalam genom ubi kentang. Maksudnya ubi kentang ni dia sensitif terhadap suhu yang rendah, suhu sejuk. Jadi gen yang menyebabkan toleransi terhadap keadaan beku yang boleh tolerate keadaan beku daripada tumbuhan Arabidopsis species dia masukkan ke dalam genom ubi kentang. Jadi apa yang jadi kepada genom yang baharu adalah genom baharu ubi kentang ini menyebabkan ubi kentang ini boleh tumbuh di kawasan yang beriklim sejuk. Sebab dia dah ada gen daripada tumbuhan Arabidopsis species ini. So itu adalah antara kebaikan GMF lah. Okay. Insulin. Hormon insulin memainkan peranan penting dalam mengawal aras gula di dalam darah. So pada masa dahulu insulin ini diekstrak daripada pankreas lembu atau babi untuk merawat pesakit diabetes mellitus. Okey. Kini insulin boleh diperoleh daripada teknik kejuruteraan genetik ini dan ia boleh dihasilkan secara komersial untuk penggunaan pesakit kencing manis. Selain insulin, vaksin hepatitis B, faktor pembekuan darah dan hormon pertumbuhan juga Selain insulin, vaksin hepatitis B, faktor pembekuan darah dan hormon pertumbuhan juga telah berjaya dihasilkan secara kejuruteraan genetik. So maksudnya sekarang dia dah tak diambil daripada haiwan-haiwan lah. So dia boleh hasilkan insulin ini, insulin, faktor pembekuan darah dan sebagainya melalui kaedah kejuruteraan genetik. Okay, so ini adalah contoh, ini adalah cara macam mana untuk menghasilkan. Ini adalah contoh insulin ya. Bagaimana menghasilkan insulin melalui genetically modified ini. Okey, kita tengok yang pertama. Tengok langkah yang pertama ya. Gen insulin, serpihan DNA manusia yang mengandungi gen insulin. So ini dari manusia. So tak ada lagi dah diambil daripada haiwan. Okey, gen insulin ini gen insulin ini dipotong menggunakan enzim pembatasan. So gen insulin ini daripada manusia. Okey. So dia dapatkan diambil gen insulin sahaja daripada manusia. Okay. Ini pula adalah plasmid yang merupakan DNA bulat dalam bakteria digunakan sebagai vektor pengklonan. So maksudnya plasmid ini digunakan sebagai perumah lah. Maksudnya nanti gen insulin daripada manusia tadi dia akan masukkan kat sini. Okay. So plasmid ni pun dia dipotong menggunakan enzim pembatasan juga. So gen insulin dari manusia dia akan masukkan ke sini. So bila dah masukkan, okay, tengok yang ketiga, dia dah membentuk plasmid recombinant. Okay. So plasmid recombinant yang telah berjaya disisipkan dengan gen insulin manusia. Ni dah jadi plasmid recombinant. Nampak dia dah masukkan gen insulin dari manusia tadi ke dalam plasmid ini. Okay. Kemudian, plasmid recombinant tadi dimasukkan ke dalam bakteria. So, plasmid recombinant tadi dia dimasukkan ke dalam bakteria ini. So, bakteria transgenik namanya. Okay, bila dah masukkan tadi ke dalam bakteria transgenik. So, daripada sinilah, okay, yang langkah yang kelima,
klon bakteria akan membiak dengan banyak dan menghasilkan insulin di dalam selnya. So, klon bakteria ini dia akan biak banyak-banyak dan dia akan hasilkan insulin lah. Jadi, insulin daripada bakteria ini pula akan diekstrak, ditulinkan, dia akan ambil hanyalah insulin. Jadi, dah selamat dah sekarang, maksudnya insulin yang digunakan sekarang ini adalah hasil daripada kejuruteraan genetik ini. So, ini yang dimaksudkan dengan kejuruteraan genetik. So, maksudnya dia ambil segmen DNA kemudian dia banyakkan. So, ini adalah genetically modified organism. Okay. So, sampai situ untuk 13.1. Terima kasih.